Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan anak-anak, hari ini kita boleh masuk bab 3 iaitu berkaitan dengan tajuk simpanan dan pelaburan. Daripada gambar ni, kita dah tahu dah ni sudah tentu melibatkan duit kan, wang. Semua orang sekarang ni dalam keadaan PKP ni semua mengalami masalah wangan. Baik, jadi kita bersabarlah apa yang diuji dengan keadaan sekarang ni. Positifnya, bila kita dalam keadaan PKP ni iaitu duduk di rumah tak keluar, sebenarnya kat situ berlaku juga penjimatan. Okey? Tak boleh rentas negeri, jadi tak adalah orang kata keluar duit untuk pergi orang kata bercuti, berjalan-jalan. Minyak kereta pun lambat habis. Jadi kat situ sebenarnya beri ruang semula balik kepada kita untuk kita membuat simpanan. Jadi sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, kita nak ambil tahu juga kenapa pentingnya kita perlu membuat simpanan. Dan untuk jangka panjang besok, kamu ada ilmu tentang apa itu pelaburan. Berkaitan dengan simpanan pelaburan ni, yang pasti berkaitan hasil daripada sumber pendapatan kita bekerja. Kamu katalah mendapat duit poket daripada ibu bapa, dapat orang kata hadiah ataupun sumbangan daripada sanak saudara, terutama pada musim hari raya. Maka itu satu sumber pendapatan bagi kamu. Dan kamu perlu juga bijak menyimpan. Yang mana nak simpan, banyak mana yang perlu dibelanjakan. Okey? Ini penting untuk masa depan kamu. Tengok dalam keadaan PKP ni. Masa ni kita perlukan alat peranti macam telefon, laptop. Jadi kalau kita jenis yang menyimpan, kurangnya kita ada sedikit simpanan untuk kita mukakan dulu kan untuk pembelian alat peranti ni. Jadi membolehkan kita untuk terlibat dengan PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Yang mana sekarang ni alat ni dah jadi penting, satu kemestian. Sukar untuk berhubung dengan guru, dengan rakan-rakan kalau kita tak ada alat peranti ni. Dan kita juga perlukan, orang kata selain pada alat peranti, perlukan data atau wifi. Itu semua memerlukan strategi merancang perbelanjaan kita di rumah. Ini adalah berkaitan juga dengan tajuk kita hari ini. Tajuk ni merangkumi ilmu pengetahuan tentang simpanan dan pelaburan. Sebelum tu kita lihat dulu berkaitan dengan objektif pelajaran kita pada hari ini. Kita perlu mengenal pasti apakah bentuk-bentuk jenis simpanan dan pelaburan. Kemudian seterusnya nanti ada kemahiran. Okey, dah nama tajuk matematik, mesti tak lari daripada pengiraan. Apa yang nak kita kira? Selain daripada kita kira berapa jumlah simpanan yang kita simpan, kita perlu tahu juga tentang bila kita menyimpan di institusi bank, biasanya kita akan dapat faedah simpanan, hasil daripada simpanan tersebut. Yang mana faedah itu adalah dikira berdasarkan berapa jumlah yang kita simpan dalam bank dan sebagainya. Kan diberi balik kepada penyimpan. Dan ini bergantung kepada jumlah simpanan dan juga tempoh. Dan peratus yang akan diberikan faedah itu adalah mengikut ataupun yang ditentukan oleh pihak bank. Dan lain-lain istilah yang kita perlu tahu nanti dalam tajuk ni, misalnya kadar faedah ataupun kadar pulangan, ataupun kekerapan, pengkompaunan. Semua istilah ni nanti kita akan belajar. Okey. Baik, seterusnya yang berkaitan dengan pelaburan, nanti kita akan buat pengiraan sedikit yang asas yang mudah. Bagaimana nilai pelaburan itu memberi kesan yang baik atau tidak kepada seseorang pelabur. Okey. Okey, makna ada sedikitlah ilmu, orang kata belajar sedikit tentang saham, pembelian hartanah dan sebagainya. Okey, jadi ini keseluruhan lebih kurang kandungan ataupun pengetahuan yang perlu kita ambil tahulah. Okey. Perlu tahu bahawa ada 3 jenis simpanan. Ini maksud yang ditawarkan atau biasa yang
diberi perkhidmatan oleh pihak bank. Ada 3 jenis, iaitu simpanan akaun biasa, simpanan akaun tetap dan simpanan akaun semasa. Nanti kita akan lihat apa beza antara akaun simpanan biasa, akaun tetap dan akaun semasa. Simpanan biasa bermaksud bila kita istilah simpan, faham kan tentang maknanya kita menyimpan sejumlah wang daripada sumber pendapatan kita dalam jumlah tertentu, masukkan. Kita buka akaun kita, jadi kita kena tahulah bila kita buka akaun kita dalam bank, kita nak simpan duit tu, kita kena tahu apakah jenis akaun kita. Kalau kita buka akaun biasa, maknanya pihak bank seperti yang cikgu cakap tadi, kalau setiap simpanan dalam bank akan bagi balik, pulangkan balik orang kata kadar faedah kepada penyimpan. Jadi akaun biasa ni dapat tak kadar faedah tu? Ya, dapat. Dan mesti ikut tempoh. Iyalah, dia akan bayar faedah tu ikut tempoh, jumlah simpan dan juga jumlah simpanan. Baik, boleh tak kita keluarkan duit kita bila-bila masa? Ya, boleh. Kita boleh keluarkan bila-bila masa. Tak ada masalah. Dan kita boleh gunakan juga pengeluaran melalui kad ATM. Apa pula akaun simpanan tetap? Ada beza tak dengan akaun simpanan biasa? Sudah tentu ada bezanya. Dekat mana perbezaannya? Akaun simpanan tetap maknanya kita menyimpan dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Kenapa kita menyimpan ada dalam tempoh-tempoh yang tertentu? Kerana jika kita akur kepada penyimpanan dalam tempoh-tempoh ini, maka akan diberi bayaran faedah kepada penyimpan tu mengikut tempoh yang kita bayar, tempoh yang kita simpan. Sama ada kita dalam tempoh 3 bulan, 6 bulan atau setahun. Jadi, apa berlaku kalau kita tak akur kepada tempoh simpanan ini? Sekiranya kita keluarkan duit luar daripada tempoh simpanan kita ini, maka ini akan memberi kesan kepada kadar faedah yang kita perolehi. Kan? Maksudnya bila kita keluarkan, keluar daripada tempoh yang disyaratkan ataupun kita istilahkan sebagai tempoh matang, maka ini memberi kesan kepada kadar faedah. Tapi kalau kita ikut, contoh kalau kita dapat simpan dalam 3 bulan, 6 bulan dan setahun atau lebih daripada kadar itu, maka kita akan mendapat ganjaran ataupun kaedah faedah yang diberi itu lebih tinggi berbanding dengan yang sebelum tadi tu. Kalau akaun biasa memang kita boleh keluarkan bila-bila masa. Tetapi kadar faedah yang diberikan tu adalah rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap. Jadi kat sini cikgu ada beri nota lah tentang apa yang dimaksudkan dan perbezaan antara akaun simpanan tetap dengan akaun simpanan biasa. Seterusnya, berkaitan dengan akaun semasa. Ini satu lagi khas. Apa jenis akaun semasa ini? Lazimnya, kita orang biasa ni, maknanya orang biasa ni tidak terlibat dalam orang kata syarikat ataupun dalam urusan perniagaan. Kita akan simpan dalam akaun
biasa atau akaun simpanan tetap. Tetapi kalau pihak yang orang kata sentiasa berurus niaga, mempunyai syarikat dan sebagainya untuk mengendalikan urusan perniagaan atau perkhidmatan, biasanya mereka menyimpan simpanan mereka itu dalam bentuk akaun semasa. Okey? Apa perbezaan dia ni? Atau apa dia punya ciri-ciri yang dikatakan sebagai akaun semasa ini? Okey. Akaun semasa ni, memang ada juga kalau untuk tujuan peribadi. Ada je orang buka akaun semasa ni. Okey? Kenapa? Sebab individu yang membuka akaun semasa ini, mereka boleh mengeluarkan wang menggunakan cek. Itu istimewanya. Tapi akaun biasa dengan akaun simpanan tetap tak ada, tak boleh guna cek. Hanya boleh keluarkan duit melalui ATM saja. Tetapi individu yang membuka akaun semasa ni boleh mengeluarkan wang menggunakan cek. Okey, itu satu, itu kelebihan dia. Tetapi akaun semasa ni tidak diberikan faedah. Tiada faedah. Okey. Tetapi untuk buka akaun semasa ni dikenakan charge. Okey. Dikenakan charge. Dan untuk membuka akaun semasa ni bukan semua orang boleh suka-suka hati nak buka. Pihak bank akan tanya dulu apa tujuan untuk buka akaun semasa ni, dan dia akan lihat juga berapa jumlah simpanan kita untuk membuka akaun semasa ini. Dan biasanya dia akan lihat latar belakang kita. Kenapa kita nak buka akaun semasa ni? Dia nak tengok adakah kita jenis orang yang banyak hutang dan sebagainya. Memang sukarlah untuk buka akaun semasa ni. Okey. Dan sekiranya kita jenis yang orang kata disiplin tentang pengeluaran menggunakan cek, pengeluaran wang menggunakan cek dan sebagainya, dan membuat pembayaran dan sebagainya, maksud dia kalau kita seorang pembuka akaun yang aktif dan memberi keyakinan kepada pihak bank, biasanya bank membenarkan kita mengeluarkan wang melebihi daripada simpanan yang kita ada. Ini dikatakan sebagai overdraft. Okey. Tetapi bukan semua orang boleh ni. Bukan semua orang boleh buat overdraft. Ini merujuk bergantung kepada kepercayaan pihak bank kepada penyimpan tersebut atau pembuka akaun tersebut. Okey? Baik, jadi daripada 3 jenis akaun ni, akaun biasa, akaun simpanan akaun semasa. Bolehkah kamu kenal pasti ciri-ciri dan perbezaan antara ketiga-tiga ini? Okey? Anda boleh rujuk sebenarnya. Ada banyak rujukan anda boleh buat. Tak semestinya dalam buku teks. Anda boleh rujuk dalam internet. Anda layarilah. Buka sikit. Type sikit dalam pakcik Google tu. Tanya dia. Apa itu akaun? Simpanan akaun biasa. Apa itu simpanan akaun tetap? Apa perbezaan antara akaun simpanan semasa dengan akaun simpanan tetap? Okey? Baik. Sedikit tentang pelaburan. Okey? Iaitu pelaburan ialah wang yang dilaburkan untuk dapatkan keuntungan pada masa hadapan. Ini salah satu contohlah. Dan biasanya pelaburan itu kita laburkan biasanya kalau kita seorang bukan yang mahir untuk membuat pelaburan, biasanya kita akan minta satu badan yang boleh diamanahkan untuk melaburkan wang kita. Contohnya unit ASB kan, yang mana di bawah orang kata kawalan oleh kerajaan,
Okey? Dan kita percaya syarikat itu boleh mengendalikan wang kita ini tidak disalahgunakan, maka itu yang kita amanahkan kepada pihak tu untuk melaburkan duit kita. Orang kata digunakan dalam perniagaan yang global. Okey, dan hasil daripada keuntungan perniagaan itu akan diberi balik semula, diberi pulang semula kepada yang melabur tadi. Itu sedikit tentang pelaburan. Dan pelaburan tu tak semestinya berkaitan dengan orang kata pembelian unit saham dan sebagainya. Hartanah juga merupakan satu pelaburan. Hartanah, kita membeli rumah, perumahan, itu ada satu pelaburan. Kalau maknanya kita sewakan, kita beli rumah, lepas tu kita sewakan kepada orang lain. Itu adalah salah satu contoh orang kata pelaburan. Okey? Dan kita tahu pelaburan ini kesan dia ataupun dia punya perubahan dia bergantung kepada ekonomi negara. Okey? Baik. Yang mana kita faham dalam keadaan memang terkesan dalam keadaan COVID atau PKP ni, memang suasana pelaburan itu kadang boleh terjejas akibat beberapa isu COVID dan sebagainya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaburan ataupun hasil pelaburan itu meningkat atau menurun. Okey? Faktor orang kata keyakinan negara luar kepada negara kita, kestabilan politik juga mempengaruhi nilai pelaburan yang kita buat. Baik. Dan anda faham perkataan keuntungan itu adalah sesuatu lebihan ataupun hasil daripada kita buat pelaburan itu dalam bentuk beberapa peratus daripada jumlah pelaburan tu kita akan perolehi. Itu kita akan namakan, nanti kita akan belajar lagi yang dimaksudkan sebagai keuntungan modal atau yang dikatakan sebagai pulangan dan sebagainya. Okey, ini lebih kurang rumusan lah tentang apa yang kita pertama tentang jenis-jenis simpanan. Ada 3. Okey. Akaun biasa, simpanan akaun tetap dan simpanan akaun semasa. Kemudian kita lihat perbezaan ataupun ciri-ciri setiap jenis simpanan. Apakah perbezaan antara akaun simpanan biasa dengan akaun simpanan tetap, okey, dan juga akaun semasa. Okey. Dan juga sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan pelaburan. Okey, anak-anak. Okay, cikgu tangguh dulu pelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu harap sangat kamu dapat buat sedikit nota yang cikgu minta, iaitu apa dia? Kena pasti jenis-jenis simpanan. Kedua, cari perbezaan antara setiap jenis simpanan tersebut. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.